Ya, kesinambungan kepada perbincangan mengenai virus rabies sebentar tadi, anjing-anjing yang dibiarkan yang menyebabkan penularan wabak itu. Dan lumrahnya rakyat Malaysia ini memang ada sifat penyayang, bukan saja penyayang kepada insan tapi juga kepada haiwan. Ramai yang ada haiwan peliharaan yang membela haiwan ini, tapi ramai yang tidak tahu untuk bertanggungjawab menyediakan keperluan dan juga kebajikan kepada haiwan. Kerana mengikut akta yang diamalkan ketika ini, kes kezaliman terhadap haiwan ini, jika anda gagal mematuhinya, anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi di studio pagi ini kita bawakan Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterina Malaysia, Datuk Dr. Khawazan Nizamuddin Hassan Nizam. Datuk, Akta Kebajikan Haiwan 2015 ataupun Akta 772 ini kita dah 2 tahun. Ya. Tapi bagaimana Datuk melihat tempoh 2 tahun ini, adakah pindaan itu sudah pun, kerana masih ramai lagi yang mungkin tidak tahu tentang kewujudan akta ini, Datuk? Sebenarnya terima kasih kerana diberi peluang untuk menceritakan tentang akta ni. 2015 Akta Kebajikan Haiwan telah dibawa ke Parlimen dan diluluskan di Parlimen. Dan kita mengambil masa lebih kurang setahun lebih hingga 2 tahun untuk menyediakan peraturan-peraturan yang berkaitan. Satu. Kedua, kita juga membuat promosi tentang kebajikan haiwan pada umum dan juga pegawai-pegawai yang akan terlibat dalam menguatkuasakan akta tersebut. Sebab kita akan ada apa dipanggil pegawai kebajikan haiwan yang perlu pantau dan menyelia isu-isu berkaitan dengan kebajikan haiwan. Jadi persediaan itu dibuat. Jadi kita dah sampai satu tahap di mana kita dah bersedia. Sebab tu insya-Allah minggu depan Yang Berhormat Menteri akan mengumumkan tarikh permulaan kuasanya akta kebajikan haiwan. Jadi ini penting sebab rakyat perlu tahu dalam kandungan akta kebajikan haiwan ini dia ada implikasi yang besar. Contohnya tadi dah dimaklumkan maksimum penalti 50,000, tapi bawah akta kebajikan haiwan minimum is 20,000, minimum minimum 20,000 sehingga 100,000 dan penjara boleh sampai 3 tahun. Jadi kalau ada perlakuan tidak betul dalam akta ni, kalau diambil tindakan agak menyusahkan orang. Kalau contohnya even kalau ditendang anjing, kucing dan sebagainya, kalau dapat bukti dibawa ke mahkamah, paling minima ialah RM20,000 perlu dibayar. Kalau tidak kena masuk penjara. Sebegitu serius ya. Jadi kita nak maklum pada rakyat, ini adalah satu aspek yang penting untuk menjaga kebajikan haiwan. Jangan menganiaya haiwan, jangan menzalimi haiwan. Secara spesifiknya mungkin boleh Datuk berikan contoh-contoh kezaliman terhadap haiwan selain yang disebutkan beberapa contoh sebentar tadi. Seperti di jalanan kita nampak kucing ataupun anjing yang mungkin berkeliaran, tapi kita yang menganiaya haiwan tersebut, tendang, sepak dan sebagainya. Itu salah satunya yang melanggar akta. Banyak lagi ya. Contohnya katakan kita ada pusat tunggangan kuda contohnya, horse riding center. Dia perlu menepati keperluan-keperluan untuk penjagaan haiwan ataupun kuda tersebut. Cukup makan, cukup air, persekitaran yang sesuai dan sebagainya. Kalau perkara-perkara itu tidak dipatuhi ataupun tidak menepati keperluan itu, tindakan boleh diambil. Sebab tu kita akan lesenkan 13 aktiviti yang berkaitan dengan aktiviti haiwan. Contohnya kalau sebuah syarikat nak buat perkhidmatan penginapan haiwan, animal boarding contohnya, dia perlu memohon lesen daripada lembaga untuk menjalankan perkhidmatan tu. Jadi bila dia mohon lesen, akan ada dia punya keperluan kriteria sebelum mendapat lesen. Jadi dia kena ada cukup ruang, dia punya persekitaran macam mana, semua akan ditetapkan dan syarikat tersebut kena ikut keperluan-keperluan tu sebelum dapat lesen. Kalau berlaku ketidakpatuhan pada kriteria tersebut, kita boleh ambil tindakan undang. Penginapan haiwan, contohnya lepas tu uji kaji haiwan. Ada juga haiwan digunakan untuk tujuan kajian dan sebagainya. Akan ada standard dan keperluan-keperluan yang perlu dipatuhi. Ataupun untuk tujuan kuarantin, macam mana kita simpan haiwan. Ataupun bagaimana kita buat kawalan haiwan terbiar. Kena perlu ikut kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
Jadi kalau tidak patuh pada kriteria itu, tindakan undang-undang melindungi. Dari segi penguatkuasaannya bagaimana? Adakah Jabatan Perkhidmatan Veterina bertanggungjawab untuk jalankan operasi dan sebagainya? Di bawah akta ni kita akan melantik apa dipanggil pegawai kebajikan haiwan. Mereka akan diberi kuasa di bawah akta ni untuk menguatkuasakan akta tersebut. Bukan saja pegawai daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina, juga penjawat-penjawat awam lain yang terlibat. Contohnya Jabatan Perkhidmatan juga akan diberi kuasa untuk menguatkuasakan akta ini. Jadi kita dah latih pegawai-pegawai ini untuk berkaitan dengan akta tersebut supaya mereka dapat memahami akta dan boleh menguatkuasakan. Sebab tu kita nak maklum next week bila dah mula kita buat penguatkuasaan, dan kita akan melihat dengan lebih terperinci lah bagaimana haiwan-haiwan disimpan, diternak dan sebagainya. Ini akan menyeluruh. Sebenarnya perundangan ini bukan sesuatu yang baru. Di negara-negara maju sudah lama mengamalkannya. Kepentingannya Malaysia di peringkat global untuk sama-sama turut serta perundangan ini, akta ini. Okey, ini penting betul dari segi bukan saja dari segi dalam negara saja. Ini penting untuk kita berdagang di antarabangsa juga. Contohnya Australia nak mengeksport lembu ke Malaysia. Kita perlu mematuhi keperluan kebajikan haiwan negara Australia. Menjadikan kawasan yang sesuai dan sebagainya, supaya pihak Australia boleh menjual ternakan mereka ke Malaysia. Begitu juga kalau kita nak ekspor haiwan ke negara luar, contohnya ayam dan sebagainya, sudah ada keperluan-keperluan kebajikan haiwan untuk ditepati sebelum boleh diekspor ke luar negara. So penting dalam perdagangan juga. Ke arah pindaan dan juga sepanjang prosesnya, apa kekangan dan cabaran utama khususnya Malaysia hadapi, Datuk, sebelum kita dapat menguatkuasakan akta ini? Sebenarnya sebab tu kita nak satu isu yang besar ialah kesedaran awam tentang keperluan menjaga haiwan dengan betul. Sebab tu kita sentiasa memberi pendedahan untuk supaya rakyat faham apa dia kebajikan haiwan. Bukan animal rights, bukan animal rights, tetapi kebajikan haiwan yang perlu dipatuhi. Jadi kesedaran awam adalah penting supaya mereka faham. Itu menjadi satu isu utama dalam negara kita. Jadi kalau lebih-lebih lagi kita nak bawa kesedaran awam sampai ke peringkat sekolah. Sebab tu kita akan sediakan modul-modul berkaitan dengan kebajikan haiwan untuk kita memberi pendedahan daripada peringkat kindergarten, tadika sehingga sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya. Ini penting sebab mereka akan jadi future dewasa dan sebagainya, mereka akan lebih bertanggungjawab pada haiwan. Keperluan lain untuk kita melaksanakan akta ini, Datuk, selain daripada apa yang kita bincangkan sebentar tadi, kebajikan kepada haiwan dan juga kepentingan dari segi perdagangan ekspor dan import dan sebagainya, apa lagi keperluan lain, kepentingannya? Yang tadi dah dimaklumkan, salah satu isu utama ialah kebertanggungjawaban pemunya haiwan tu sebab banyak berlaku di mana mereka memiliki haiwan tetapi tak menjaga dengan sempurna. Sebab dia berdasarkan kebajikan haiwan berdasarkan pada 5 prinsip utama. Satu ialah perlu pastikan dia ada persekitaran yang sesuai, diet yang sesuai, dia bersama-sama dengan spesies yang sama, dilindungi daripada kecederaan, penyakit dan sebagainya, dan mempamerkan corak kelakuan yang asal. Yang bila saya kata corak kelakuan asal, contohnya kita pergi potong telinga dia ataupun potong ekor, itu semua adalah satu perbuatan yang tak betul dari segi kebajikan haiwan. So dia berdasarkan pada 5 prinsip animal freedom ni. Jadi itu yang kita nak cuba terapkan pada rakyat kita. Pemunya haiwan tu mesti bertanggungjawab pada haiwan, bukan melepaskan bebas dan tidak dijaga. Dia kata ya saya jaga, tapi dia lepaskan merayau di merata tempat dan mungkin menjadi terbiar juga. So itu yang kita nak kurangkan. Sebab tadi ada kaitan dengan rabies juga. Kalau pemunya haiwan, pastikan haiwan mereka diterkurung dan disimpan dengan teratur, tidak ada kemungkinan dia boleh dijangkiti dengan penyakit rabies. Sebab isu dia ramai juga antara pemunya haiwan yang lepaskan haiwan dan mereka
terdedah dengan gigitan daripada anjing-anjing. Baik, Akta Kebajikan Haiwan 2015 ini sebelum ini dikenali sebagai Akta Binatang 1953. Apa penambahbaikan yang dilakukan? Okey, Akta signifikan Akta Binatang 1953 pindaan 2013 adalah dalam akta itu hanya satu section saja dikhususkan untuk kezaliman haiwan. Tapi kita dah bawa keluar kezaliman haiwan itu satu aspek saja daripada keseluruhan kontinum kebajikan haiwan. Sebab tu dia memerlukan tentang apa dia sebenarnya kebajikan haiwan. Macam mana kita nak jaga haiwan dan sebagainya. Sebab tu kita perlukan satu akta yang berasingan daripada akta binatang yang sedia ada. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Dr. Khazan Nizamuddin Hassan Nizam, Ketua Pengarah Perkhidmatan Veteriner Malaysia. Akta Kebajikan Haiwan 2015. Kita sebagai manusia mungkin tanggungjawab kita untuk menjaga kebajikan dan keperluan makhluk termasuk haiwan ini.